Ini bahayanya PAS hari ini. Kemah besar ini tidak dapat direalisasikan antara PH dengan GTA ini. Tetapi masalahnya tentang pembagian kursi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam episod terbaru kita dalam Berani Jawab untuk minggu ini. Dan bersama saya pada minggu ini, kita ada tetamu yang istimewa. Siapa lagi? Mungkin anda mengenali beliau. Yang merupakan figura politik yang terkenal di tanah air. Sentiasa mengeluarkan kenyataan-kenyataan terkini tentang isu-isu semasa dunia politik tanah air. Assalamualaikum YB. Assalamualaikum. Terima kasih YB kerana bersama dengan kita. YB Faiz Fazi yang merupakan Adu Permatan Pasir, seorang peguam dan juga merupakan ahli jawatan kuasa Amanah Nasional bersama kita pada episod kali ini. Baik, YB, soalan pertama saya. Biasanya dalam rancangan Berani Jawab ni soalannya agak padas sikit lah. Okey, moga YB dapat menjawabnya dan bersabar dengan soalan-soalan daripada saya. YB, kalau kita lihat ketika arwah ayah YB menerajui Parti PAS sebelum ini, okey, Ustaz Fazil Noor, arwah Allahyarham, pernah tak kalau kita lihat terjadinya fitnah-memfitnah ataupun mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak sedap didengar kita sebagai orang Timur, kita sebagai orang Melayu yang mendukung Islam dan sebagainya dalam kita mendepani musuh politik kita pada ketika itu? Okay, pada ketika itu perjuangan PAS itu bertunjang kepada gerakan menentang kezaliman dan menegakkan keadilan. Terutamanya ketika mana berlakunya kezaliman terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apabila kita bergerak ketika itu atas dasar ini, atas agenda ini, maka kita bergerak dengan membangkitkan fakta-fakta yang betul. Dan dia tidak terperangkap dengan fitnah, dengan tobahan, dengan tipu daya, dengan dalil-dalil yang tidak betul untuk menegakkan benang yang basah. Apa yang berlaku pada PAS hari ini, dan mereka tidak memperjuangkan agenda menentang kezaliman itu, menentang menegakkan keadilan, maka mereka terpaksa bergantung kepada isu-isu yang tidak wujud yang mereka cipta sendiri untuk menimbulkan sentimen agama dan juga perkauman demi menakut-nakutkan orang Melayu di luar sana dalam menguatkan ataupun mendapatkan pengaruh mereka. Dan sebab itu mereka mengeluarkan kata-kata fitnah, kata-kata provokasi yang tidak bersandarkan kepada fakta. Dan yang lebih teruk itu, mereka menggunakan dalil-dalil yang tidak betul pada tempatnya untuk mengukuhkan tobahan mereka. Jadi apabila PAS hari tidak lagi memperjuangkan agenda tentang kezaliman dengan keadilan, mereka terpaksa bergantung pada fitnah untuk berlawan dengan fakta. Sebab lawan fakta ini auta, lawan fakta ini sentimen. Baik, terkini YB, kalau kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang dikatakan mengoyak dan menyiap hati para penyokong Pakatan Harapan. Dia mengatakan bahawa pemimpin Pakatan Harapan tidak bermoral, tidak beriman dan sebagainya, sewenang-wenang begitu tuduhan diberikan. Dan mengatakan bahawa ketika PRU 14 lagi dilihat bahawa pemimpin-pemimpin daripada parti pembangkang ataupun Pakatan Harapan ini bergabung antara mereka yang memberi rasuah dan menerima rasuah. Sedangkan kita lihat sekarang ini Abdul Hadi sedang berkongkol dengan perasuah. Komen YB? Inilah watak sebenar Tengku Haji Hadi. Bukan baru, tapi itulah watak sebenarnya. Kita menimba pada sejarah lama, 1981 beliau telah mengeluarkan yang dikatakan Fatwa Haji Hadi mengkafirkan UMNO. Dan banyak lagi kata-katanya yang tidak sesuai dengan budaya kita, malah menimbulkan satu fitnah dan menimbulkan satu provokasi hingga boleh memecah belahkan masyarakat. Dan hari ini beliau menggunakan fatwa yang sama tapi terhadap musuh yang berbeza dengan membangkitkan sentimen-sentimen agama dan perkauman ini. Jadi apabila Ustaz Hadi ataupun PAS tidak lagi mempunyai fakta untuk berlawan dengan kita, mereka menggunakan helah-helah agama ini, auta-auta ini ataupun katakan fitnah-fitnah ini untuk menarik sokongan masyarakat Melayu di luar sana. Kerana mereka ini digambarkan sebagai sebuah parti Islam, sedangkan mereka hanya mempergunakan Islam untuk tujuan politik mereka. Jadi sepatutnya dalil agama itu, hujah agama itu digunakan untuk menegakkan kebenaran, tapi sebaliknya mereka gunakan untuk menegakkan kepalsuan. Sebab itu mereka menuduh PH itu tidak bermoral, tidak berakhlak, tidak beriman. Sedangkan apa buktinya? Yang menunjukkan sebaliknya. Yang terkait dengan skandal adalah rakan-rakan mereka dalam UMNO. Yang terkait dengan perkara yang tidak bermoral, yang tidak berakhlak, yang tidak dikatakan bertentangan dengan
etika Islam, dengan akhlak Islam, iaitu rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa itu, ada rakan-rakan dalam UMNO yang mereka bukan sahaja berdiam diri apabila skandal ini didedahkan, dibongkarkan dan didakwa di mahkamah, tapi mereka mengeluarkan pula fatwa-fatwa menyokong dan meraih simpati. Sebagai contoh, ada di kalangan mereka mengatakan bahawa apabila keputusan mensabitkan kesalahan Datuk Seri Najib itu adalah satu musibah pula. Sedangkan itu adalah kesalahan jenayah yang dia lakukan terhadap rakyat negara ini. Apa itu musibah? Itu tidak betul. Dan ini menunjukkan satu kebimbangan kepada saya bahawa Islam ni di mana letak prinsipnya. Jadi ini bahayanya PAS hari ini. Baik, sebagai pengambil perundangan, YB merupakan seorang peguam. Kalau kita lihat pada statement yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin PAS dan juga pemimpin-pemimpin UMNO apabila Datuk Seri Najib dijatuhkan, dia kata diputuskan kekal bersalah di Mahkamah Persekutuan baru-baru ini. Kalau kita lihat pelbagai kenyataan dikeluarkan oleh Presiden, oleh penasihat undang-undang kepada Perdana Menteri sendiri, malah daripada pemimpin-pemimpin PAS yang kita tak percaya itu keluar daripada mereka, YB melihat bagaimana mereka memandang institusi kehakiman di Malaysia seolah-olah mereka ini sangat jahil dari sudut itu dan sebagainya. Sebagai pengamal perundangan, apa yang berlaku dalam kes persekutuan? Faktanya jelas, keterangannya overwhelming, kita pergi dalam undang-undang. Keterangannya terlalu kuat di luar keluarga munasabah bahawa Datuk Seri Najib telah menerima wang daripada KLUAP sebagai seorang Menteri Kewangan. Dia telah menyalahgunakan kedudukan beliau dalam SRC dan berlakulah pecah amanah dan duit itu masuk ke akaunnya dan dibelanjakan. Dan ini satu kes yang cukup jelas, very clear. Sebab itu mahkamah mengatakan bahawa ini adalah case straightforward case dalam kes pecah amanah. Jadi bagi saya, Datuk Seri Najib dan pasukan peguamnya tidak ada satu pembedaan lagi untuk melepaskan dan juga membebaskan Datuk Seri Najib. Sebab itu apabila mereka membangkitkan satu pembelaan kononnya wang itu datang daripada derma Putra Arab, tidak dibuktikan, tidak dipanggil Putra Arab itu ataupun manajemen Putra Arab itu tentang duit yang disalurkan. Jadi ini menunjukkan bahawa segala pembelaan itu adalah palsu dan tidak benar. Jadi apa yang mereka boleh lakukan dari sudut politik, dari sudut undang-undang, mereka tidak ada lagi kekuatan dan juga ruang untuk membebaskan Datuk Seri Najib. Maka mereka menggunakan platform politik, mereka tidak berlawan di mahkamah. Mereka meminta pelbagai permohonan untuk menangguhkan kes. Ini tidak pernah berlaku. Kerana di mahkamah ini sebagai peguam, kita perlu bersedia dengan kes. Kita tidak boleh pergi ke mahkamah untuk menangguhkan kes kecuali kita sakit. Sebab tu kalau melihat kepada banyak-banyak kes mahkamah ditangguhkan kerana sakit. Contohnya Datuk Seri Najib baru ni sakit masuk ke hospital. Itu boleh tangguhkan, tapi bila kamu sihat, kamu fit, kamu kena hadap kes itu. Bila kamu tangguh, kamu gunakan sebaliknya platform politik untuk menyerang institusi kehakiman, menunjukkan kamu tidak ada kes untuk melawan kes membebaskan kamu, tapi menggunakan platform politik untuk meraih simpati rakyat di luar sana, menimbulkan satu persepsi buruk negatif terhadap institusi kehakiman. Sedangkan institusi kehakiman ini adalah institusi yang suci, yang mempertahankan kebebasan juga hak rakyat dalam negara ini. Dan kamu menyerang satu institusi yang menjaga undang-undang, yang menguruskan hak rakyat, maka tercemarlah institusi itu. Dan ini satu petanda yang cukup buruk di luar sana bagi pelabur luar bahawa apa yang berlaku di Malaysia hari ini, institusi kehakiman diserang sebegini. Bagaimana aku nak melabur? Ini semua ada kesan pada ekonomi. Dan ini satu mesej jelas kepada rakyat Malaysia bahawa UMNO sudah cukup korup, sudah jahanam dan tidak boleh lagi diberi peluang untuk mentadbir negara. Baik, terima kasih YB dari sudut perundangan. Saya juga ingin saya terbaca coretan-coretan yang YB tuliskan di VFB dan sebagainya. Kenyataan yang dikeluarkan di media-media utama. YB dikenali sebagai seorang yang sangat lantang bersuara dalam membela rakyat. Baik, kalau kita lihat apa yang dikeluarkan kenyataan oleh Menteri Keuangan baru-baru ini, 2-3 hari sebelum ini, mengatakan bahawa walaupun ringgit merosot, kita mengalami penurunan atau kemerosotan ringgit sejak 20 tahun YB ya. Dan sekarang ini apabila Menteri Keuangan mengeluarkan kenyataan bahawa ringgit merosot tetapi dia tidak menjejaskan ekonomi negara, ia merupakan sesuatu kenyataan yang dilihat sangat pelik, terutamanya kepada rakyat yang hanya melihat dari segi surface dan permukaan sahaja. YB ia sangat berbahaya sebenarnya untuk rakyat di negara ini. YB memandangnya bagaimana? Kalau kita lihat pelabur tetap tidak datang, peluang pekerjaan juga tetap tidak ada untuk golongan muda. Mereka juga tetap terhad untuk mendapatkan pekerjaan yang perlu mereka miliki. Malah dikatakan bahawa kerjaya dan juga peluang masa depan mereka juga tetap tidak ada. Bagaimana YB melihat? Apa yang berlaku dalam Menteri Keuangan membezakan atau membandingkan nilai ringgit itu dengan nilai mata wang beberapa nilai mata wang asing yang juga mengalami penurunan. Itu memang normal. Naik turun itu normal. Tetapi tidak normal bila kita melihat dari realiti ekonomi hari ini, harga barang naik.
Harga barang naik sebab Inflasi apa? naik. Inflasi naik. Inflasi makanan terus naik 44%. Kenapa naik? Sebab kerajaan telah membatalkan subsidi. Kenapa kerajaan membatalkan subsidi? Sebab kerajaan tidak ada dana yang cukup. Bila tidak ada yang cukup, ini menunjukkan bahawa ekonomi tidak berada dalam keadaan baik. Jadi bila keadaan itu berlaku, realitinya ekonomi kita bukan ekonomi yang sihat hari ini. Sebab itu ringgit menurun, merosot teruk sehingga dibandingkan dengan dolar hari ini dah RM4 lebih. Dan apabila banyak kita bergantung lebih dari 60% makanan kita import pada import. Jadi lagilah harga barang itu akan naik dan ini akan membebankan rakyat dan ini tidak akan merasa satu ekonomi yang baik apabila poket rakyat kering menyebabkan inflasi naik dan ini akan menyebabkan satu prestasi ekonomi yang berterusan merosot dan akan menekan hidup rakyat. Jadi, bagaimana mungkin situasi ini boleh membolehkan Menteri Keuangan mengeluarkan kenyataan sedemikian? Ini semua cakap-cakap politik untuk mengamuri mata rakyat, untuk mengamuri pemikiran rakyat. Kononnya mereka dapat menguruskan keuangan dengan baik. Sedangkan secara realitinya keadaan kita hari ini susah dan rakyat sedar bahawa ini adalah mainan angka yang dimainkan untuk memperbodoh-bodohkan rakyat. Saya fikir rakyat Malaysia sudah matang, sudah celik dan juga sudah bijak untuk menilai sejauh mana kemampuan Menteri Keuangan juga barisan kabinet dalam menguruskan ekonomi negara hari ini yang ternyata gagal untuk menguruskan dengan baik. Bukan sahaja ekonomi tidak baik, malah sekadar-sekadar rasuah juga masih berterusan berlangsung. Tidak ada solusi yang tuntas. Contohnya macam kes kapal LCS. Bayar 6 bilion tapi tidak ada satu tindakan drastik untuk memastikan kapal itu siap hari ini dan dikatakan akan siap tahun 2024 dan 2026. Ini mana kata lepas pilihan raya. Jadi ini semua menunjukkan kelemahan. Tak ambil urus. You lemah dalam governance, you lemah dalam finance management. Jadi ini bukan satu kerajaan yang kompeten untuk kita pilih semula. Baik, bercakap tentang PRU15 pula. YB, kalau kita lihat kemah besar yang diwawarkan oleh Pakatan Harapan sebelum ini. Maaf kalau saya katakan bahawa kami di kalangan media juga tertanya kenapa dilihat nada untuk bercakap tentang kemah besar itu sudah semakin menurun. Okey, YB sebagai seorang figura yang berada dalam parti komponen PH, YB, apa yang YB katakan tentang kemah besar? Maksud saya, adakah ia masih wujud ataupun naratif itu masih lagi dibawa untuk PRU15 ataupun ia sudah tidak relevan lagi untuk masa sekarang ataupun ada naratif lain atau gagasan lain yang akan ditubuhkan untuk PRU15? Okey, kemah besar ini semakin agendanya semakin mengecil setelah parti yang kita harapkan dapat mengukuhkan Pakatan Harapan ini seperti yang berada dalam GTA. Jadi mereka menubuhkan koalisi mereka sendiri. Jadi kemah besar itu semakin mengecil. Parti yang ada sekarang tidak banyak, tinggal muda saja hari ini ataupun warisan. Jadi parti-parti ini akan kita akan didekati oleh Pakatan Harapan telah menubuh satu jurutarusah khas untuk engage dengan muda ataupun dengan warisan supaya kemah besar ini dapat dibesarkan. Kemah Pakatan Harapan dapat dibesarkan. Sebab kita semua sedar bahawa dalam politik kita kena ramaikan kawan dan kurangkan lawan. Jadi dengan kita bergabung dengan banyak lagi parti, kita akan lebih kukuh dalam berhadapan dalam PRU akan datang dengan banyak lagi kerusi-kerusi yang akan wujud. Jadi walau apapun sekalipun sekiranya kemah besar ini tidak dapat direalisasikan, tetapi kita mesti minimalkan pertembungan itu. Jadi engagement perlu diteruskan oleh Pakatan Harapan, perbincangan perlu diteruskan supaya ada win-win situation yang akan kita dapat cari supaya kita misi yang paling penting BN tidak jadi kerajaan semula. Itu paling penting. Nak selamatkan negara ini mesti jatuhkan Barisan Nasional. Baik, bercakap tentang menjatuhkan Barisan Nasional. Bercakap tentang gerakan Tanah Air yang ditubuhkan oleh Tun Mahathir baru-baru ini. Saya ingin mendapat pendapat YB. Kalau YB pandang GTA ini adalah merupakan satu gabungan yang saya rasa tidak salah kalau persepsi masyarakat dan rakyat Malaysia mengatakan bahawa, terutamanya bangsa Melayu, mengatakan bahawa GTA ini diwujudkan adalah sebenarnya akan menjadi punca kepada pepecahnya undi Melayu dan akhirnya yang rugi adalah pembangkang. Kalau niat asalnya adalah untuk memerangi rasuah, kalau niat asalnya adalah untuk membela orang Melayu, kenapa mesti wujud GTA? Kenapa tidak diperkembangkan, diperkemaskan PH? Jadi apabila terdapat diselesaikan beberapa prinsip antara PH dengan GTA ini, maka berlakulah koalisi baru yang diwujudkan itu GTA. Walau apapun itu hak mereka, kita tak boleh menghalang. Namun kita perlu memikirkan tentang pilihan raya.
result perang raya itu, kita semua tahu kalau pertembungan itu lebih banyak, kita akan kehilangan undi di kalangan kita. Jadi ini akan buatkan undi Melayu itu berpecah dan akhirnya yang akan menang Barisan Nasional. Jadi besar harapan kita dalam Pakatan Harapan untuk apa-apa saja koalisi yang diwujudkan yang mempunyai satu visi yang sama nak lawan Barisan Nasional, perlu duduk semeja, lakukan engagement dan bincanglah dalam bentuk mungkin electoral pact untuk memastikan tidak berlaku pertembungan antara satu sama lain yang boleh merugikan undi terhadap kita. Ya, betul. Baik. Satu lagi YB. Sebagai YB merupakan ahli jawatankuasa kepada salah satu parti yang menjadi komponen kepada Pakatan Harapan. Baru-baru ini, minggu ini juga kecoh dikatakan bahawa ada suara-suara yang mengatakan bahawa perlu berhati-hati dalam menerima muda, okey, untuk menyertai PH dan sebagainya. Secara tidak langsung, perkara itu sebenarnya telah memberikan sedikit impact kepada perkembangan PH itu sendiri. Kalau kita dilihat, betul kita kata kenapa kita nak mencari musuh, kenapa tidak mencari kawan. Tetapi apabila statement itu dikeluarkan oleh pemimpin daripada parti komponen PH sendiri, mengatakan bahawa berhati-hati, kenapa mesti begitu dan begini, jangan supaya tidak berulang, kononnya muda tidak menghormati parti ketika Ham Raya di Johor dan sebagainya. YB pandang itu bagaimana? Ya, memang salah satu komponen kita itu Parti Pakatan Parti Kaya Rakyat mempunyai pandangan mereka tersendiri. Kita menghormati pandangan mereka. Tetapi perkara ini perlu diputuskan secara final, secara muktamad di peringkat Majlis Presiden. Jadi mereka akan putuskan apa keputusan terbaik, sama ada kita menerima atau tidak parti muda, dan kita sebagai ahli komponen harus menerima keputusan yang akan dibuat dan kita harus move forward. Jangan kita bercakap lagi tentang perkara yang lepas, jangan cakap tentang error, but kita must talk about remedy. Betul. Okey, jadi hari ini remedy dia adalah untuk meramaikan kawan. Kalau muda itu boleh memberikan nilai tambah pada undi pada Pakatan Harapan, why not kita terima mereka? Betul. Jadi gabungan muda dengan sayap-sayap pemuda yang kita ada ini akan mengukuhkan lagi kekuatan dan juga komitmen Pakatan Harapan untuk menarik undi orang muda. Undi orang muda cukup kritikal. 50% lebih undi akan datang PN15 ini terdiri daripada kalangan orang muda di bawah 35 tahun, dan mereka ini mempunyai pelbagai pemikiran, pelbagai segmen, pelbagai latar belakang yang memerlukan kita untuk mengemeningkan tenaga seluruh kekuatan orang muda ini, termasuk parti muda. Betul. Adakah YB ingin berkata bahawa dalam PRU yang kita tahu bila akan berlaku, bila masa boleh berlaku, kalau waktu yang ada ini, apakah YB ingin katakan kepada rakan komponen, gabungan PH, supaya kita, rendahkan sedikit ego, kita buka ruang yang lebih besar? YB punya pendapat bagaimana? Untuk waktu yang suntuk. Saya sebenarnya tidaklah mandang itu sebagai satu ego, tetapi sebagai satu tactical politik. Kerana dari sudut prinsip itu masing-masing mempunyai prinsip yang sama, lebih kurang sama, misi untuk jatuhkan Barisan Nasional, melawan rasuah dan sebagainya. Tetapi masalahnya tentang pembagian kursi. Itu saja yang jadi masalah. Sebab masing-masing masuk dalam arena demokrasi ini untuk bertanding dan sudah tentu bawakan kursi-kursi yang bagi mereka boleh menang, winnable seats. Jadi itu yang perlu di-engage, itu yang perlu dibincang secara tuntas, cara baik, cara kondusif, dan dapatkan satu solusi yang terbaik bagi semua pihak. Saya rasa itu dapat membantu menyelesaikan masalah. Baik, insya-Allah. Baik, soalan terakhir daripada saya, YB. Mungkin dia lebih provokasi sedikitlah, tapi saya ingin mendengar jawapan ikhlas daripada YB lah. Desas-desus yang mengatakan bahawa penduduk ataupun pengundi di kawasan Permatan Pasir dikatakan ingin melihat anak tempatan menjadi adun mereka. Komen YB di situ bagaimana? Ini adalah satu perkara lumrah di mana-mana kawasan sekalipun sudah tentu mahukan calon anak tempatan. Itu perkara biasa, tetapi kita perlu ingat kita masuk pilihan raya ini untuk memilih seorang ahli legislatif. Maksudnya tugasnya bukan untuk mengurus kawasan sahaja. Betul. Tapi bagaimana dia nak bawa visi parti, bagaimana dia nak bawa agenda parti, bagaimana dia nak bawa suara parti untuk ditegakkan di dalam Dewan Legislatif itu. Jadi itu faktor utama. Faktor kedua, ia tidak memerlukan calon tempatan untuk mendekati orang tempatan. Setuju. Kadang-kadang calon tempatan itu juga tidak sesuai oleh orang tempatan. Betul. Jadi ini perlu dilihat secara komprehensif. Bagaimana kita nak pilih calon yang paling sesuai di situ. Jadi apa sekalipun
baik calon tempatan, calon luar, ia perlu dikenali oleh masyarakat dan dia boleh turun bersama dengan masyarakat. Walau apa sekalipun saya tetap menghormati pandangan masing-masing yang mahukan calon tempatan. Itu normal dalam politik. Saya menghormati. Saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah dan juga saya menghormati keputusan parti. Baik, terima kasih YB Faiz Fazil bersama kita dalam Berani Jawab untuk episod kali ini. Selamat maju jaya YB untuk PRU 15. InsyaAllah kami semua mendoakan yang terbaik untuk YB. Itu saja untuk minggu ini. Berani Jawab, berhenti di sini. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. Jumpa lagi.